Datuk Lokman, saya teringat ada satu terma digunakan selepas PRU15 iaitu TikTokerization, menggunakan TikTok untuk menyalurkan satu sentimen kebencian kaum, sentimen rasisme dan juga beberapa sentimen yang bersifat chauvinis pun ada. Jadi ini amat membimbangkan kerana dilihat kaedah itu berkesan untuk menarik pengundi, khususnya untuk memecahkan pengundi Melayu dan juga pengundi-pengundi yang berusia 18 tahun yang baru mengundi. Jadi ini satu cabaran untuk UMNO, mendepani cabaran media sosial dan mendepani cabaran mungkin di pihak sana atau di pihak lain yang menggunakan elemen-elemen yang rapuh ini untuk memenangi pilihan raya. Dia pertama sekali saya merasakan ini bukan masalah TikTok. Ini masalah kita. Okay. Kita BN, kita kurang memberikan penekanan untuk menguasai TikTok. Dari segi Perikatan Nasional, mereka fully utilize TikTok tu. So kita tak boleh salahkan Perikatan Nasional. Walaupun kita tahu mereka ada duit yang banyak, dana yang banyak untuk membayar influencer-influencer yang aktif dalam TikTok. Jadi tempoh daripada sekarang sehingga mungkin bulan 7 untuk kita adakan pilihan raya di 6 buah negeri ni, sewajarnya selepas saja pemilihan 18 hari bulan ini, parti kena fokus dalam melahirkan. Kalau kita tak mampu nak membayar influencer, kita kena hasilkan influencer ni. Kan? Kita kena pastikan pemimpin-pemimpin UMNO, baik di peringkat pusat, di peringkat pemuda, wanita, puteri, sampai ke peringkat bahagian. Kalau boleh, semua orang kena IT savvy. Semua orang kena TikTok savvy. Bukan hanya Facebook. Kalau macam sekarang ni Facebook, YouTube, makcik-makcik kat Felda, kat Felkra, mereka tengok YouTube, mereka tengok Facebook. Tetapi orang-orang muda kena faham juga. Dalam TikTok ni dia tak sama macam Facebook. Orang boleh dengar saya sampai 1 jam dalam Facebook. Tetapi orang yang buka TikTok, dia tak boleh dengar saya dalam TikTok lama macam tu. 10 saat boleh lah. Dia mungkin boleh tahan 10 saat, 1 minit, 2 minit, 3 minit. Nah, saya ada kelebihan kawan-kawan yang boleh dengar lama ni ramai. Tapi banyak dalam YouTube dan Facebook. So, kita kena pastikan dalam berhadapan dalam pilihan raya umum yang ke-6, pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni. Ini kita kena full force. Kita kena menguasai. Kita kena menghasilkan lebih ramai influencer yang menggunakan media TikTok ini. Dan saya nampak memang ada sedikit kekangan. Mungkin untuk gabungan antara kerajaan PHBN dan kerajaan perpaduan ini untuk memenangi ke-6 buah negeri memang payah. Terutamanya di negeri Kelantan ni. Kelantan ni tempat Datuk Zahid ni, dia orang tak kisah mandi air teh ais pun dia orang okey. Kerat 18 pun mereka tetap dengan PAS. Ini mungkin agak sukar untuk kita tembus. Tapi ada kajian mengatakan itu sebenarnya pengundi muda yang kerja di bandar balik mengundi. Betul, itu sebahagian daripadanya. Itulah generasi TikTok yang kita mungkin abai. Jadi kena perbanyakkan proses. Contohnya kalau dulu kita punya penerangan panjang lebar ni memang betul lah. Benda tu berkesan untuk orang yang able to listen. Tapi kalau generasi muda ni mereka nak yang pendek. Kadang-kadang mesej pun saya nampak tak sampai. Tapi mereka lebih prefer benda macam tu, mengecam yang pendek-pendek. So kita kena adapt ourselves into that kind of culture. InsyaAllah lepas siaran ni Datuk akan viral mungkin. InsyaAllah. Memperkasakan parti komponen dalam Barisan Nasional. Itu bukan hanya UMNO semata-mata. Datuk Lokman untuk pemilihan. Okey, saya nak tambah sikit lah untuk pemilihan. Kita kena tahu 2 kem terbesar. Pertama, yang mahukan kerajaan perpaduan diteruskan. Kedua, yang mahukan kerajaan berubah kerana mungkin bila di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar, mereka tidak duduk dalam kabinet, mereka tak merasa jawatan timbalan menteri, mereka tak merasa timbalan Perdana Menteri, mereka tak merasa kursi-kursi GLC. Jadi itu sebab mereka ni lebih cenderung untuk kembali bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dan PAS. Saya minta satu saja, supaya para perwakilan fikir tentang masa depan parti. Kalau kita kembali bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, PN ni dah menang 74 kursi di kawasan yang UMNO tandingi. UMNO ada 191 bahagian. UMNO hari ini hanya menang 26 kursi. Kalau kita bersama kembali dengan Tan Sri Muhyiddin, dengan bersatu dengan PAS, 74 kursi yang PN menang ni kita tak boleh bertanding sampai bila-bila. Kita takkan dapat balik. Dan ini bermakna kita hanya boleh kekalkan 26 kursi dan mungkin 18 kursi yang PKR bertanding tu disebabkan kita
dapat 26 saja, prestasi dia orang lebih baik, mungkin daripada 18 tu kita cuma dapat 5. Mungkin UMNO akan dapat lagi tambahan 5 kursi, kita bertanding 31 kursi dan mereka akan bertanding lebih. So apa akan jadi pada 160 bahagian yang lain? Takkan bertanding, kita ada 191, 31 kursi kita bertanding, yang 160 tu takkan nak jadi kuda tunggangan saja. Berbanding kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan, we have a better future. Masa depan UMNO tu lebih cerah kerana DAP takkan bertanding kursi Melayu. PKR mereka lebih banyak fokus kepada kawasan-kawasan bandar. Mungkin amanah mereka akan bertanding di kursi-kursi luar bandar. Itu pun bila kita nak menentukan calon, kan, kalau kursi itu dimenangi oleh Perikatan Nasional, kita akan tengok siapa yang dapat undi kedua terbanyak. So lebih banyak peluang untuk Barisan Nasional dan UMNO sendiri bertanding di kursi-kursi ini berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kena fikir tentang masa depan parti kita. Jadi untuk PRN nanti, Datuk, pembagian kursi akan berlaku antara pembagian kursi akan berlaku, pembagian kursi akan berlaku. Sudah pasti mereka akan ambil kira tentang prestasi pada pilihan raya yang lepas. Berapa undi yang kita dapat. Namun kemungkinan juga, contoh macam Selangor. Sudah pasti kawan-kawan kita di Selangor juga, mereka tak nak lihat seolah-olah macam BN UMNO dibuli. Kita tengok dari segi pemikiran Menteri Besar Selangor pun, dia nak tengok supaya pengagihan kursi itu dilihat saksama dan dilihat saksama oleh semua masyarakat di bawah juga. Ya, tapi ada mungkin penyokong DAP yang tidak mahukan calon UMNO ataupun penyokong UMNO yang tidak mahukan calon DAP. Saya tak bimbang bab tu. Sebab dari segi track record sekarang ni, kita ada 2 garis pengukur. Satu pilihan raya di Tioman, satu lagi pilihan raya di Padang Serai. Kalau kita lihat transferable kemampuan untuk Pakatan Harapan meyakinkan pengundi mereka untuk menyokong calon Barisan Nasional. Contohnya dulu Pakatan Harapan mendapat lebih kurang 2,000 undi di Rompin. Dia berjaya transfer 800 undi untuk memenangkan calon BN. Kalau tak ada sokongan daripada rakan-rakan PH di Rompin, kita tak boleh menang 300 lebih. Tetapi di sebelah kita, BN ini, kita masih ada masalah untuk memastikan bahawa calon-calon kita boleh undi calon Pakatan Harapan. Jadi itu sebabnya bagi saya, selepas saja pemilihan 18 hari bulan ni, perkara utama ialah penerangan ke akar umbi. Kita kena pastikan kita boleh transform pengundi BN itu untuk boleh menerima Pakatan Harapan. Dan di pihak Pakatan Harapan juga kena jalankan kerja untuk pastikan mereka juga boleh mengundi BN. Mungkin agak sukar untuk pilihan raya yang 6 buah negeri ni. Mungkin kita dapat capai di peringkat tertentu, tapi tidak mungkin full force sebab kita masih di peringkat awal. Dan doktrinasi Tuan Dr. Mahathir dulu untuk kita membenci DAP ni sudah cukup kuat. Itu sebab bila Datuk Zahid dulu bersama dengan DAP, jangan lupa ni calon nombor 41. Saya terbalik, calon nombor 14. Cuma yang penting di sebalik apa isu juga, pengundi muda ni kita harus santuni untuk mendapatkan pengundi-pengundi. Itu sebab saya tak bimbang orang tidak mengundi kita, pengundi Melayu khususnya, kerana apa yang DAP lakukan sekarang. DAP sekarang very pragmatic. Dia orang ni banyak bertolak ansur, mereka pun belajar melalui pengalaman. Kalau terlebih perbuatan, akhirnya mereka hilang kuasa. Mereka banyak bertolak ansur dan banyak mengalah. Kita hanya ada 26 kursi, kita ada 6 menteri. Mereka ada 40 kursi, mereka hanya ada 4 menteri. Itu pun boleh menampakkan betapa mereka ni bertolak ansur. Jadi saya tak bimbang bab ni. Tetapi nak kikis pemikiran lama yang dicuci oleh Tuan Dr. Mahathir khususnya. Ini memakan masa. Tetapi we got to start somewhere. Tapi ada pihak yang mengambil kesempatan atas doktrin. Sudah pasti. Pasti. Ini kesempatan masa saja yang kita ada untuk malam ini. Terima kasih Datuk Rahman, terima kasih Datuk Zaid, terima kasih Datuk Mas Rizal bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih para penonton. Kita ucapkan selamat maju jaya dan yang terbaik untuk pemilihan UMNO pada 18 Mac nanti. Terima kasih Datuk, dan juga terima kasih